المحمود جل جلاله ونثني عليه ونكبره ونعظمه ونستغفره ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الذي بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين اللهم آمين. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah. Dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Rabbul Alamin, kita menyambung. Kita mendapat lebihan kurnia dan hari daripada Allah untuk menyambung. Kita mengkaji isi buku Zuhud dan Kelembutan Hati. Kita masih lagi di bawah tajuk penulis kata taubatan nasuha. Cuma kita di bawah perkataan kata penulis qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Penulis kata Imam Ibn Qayyim berkata nasuha dalam taubat mencakup 3 hal. Kalau buku saya muka surat 271. Kalau Ustaz Nan sama, Ustaz Samsul sama, Haji sama, Abang Lima sama, sahabat kita 256. Okay. Imam Ibn Qayyim berkata nasuha dalam taubat mencakup 3 hal. Pertama, ini penulis bawa pandangan Imam Ibn Qayyim. Pertama, iaitu taubat yang mencakup seluruh dosa sehingga dia tidak meninggalkan satu dosa pun untuk tidak ditaubati. Artinya kawan tu bertaubat daripada semua dosa, tak ada dosa yang dia tak taubat. Kalau begitu barulah taubat itu dinamakan taubatan nasuha, taubat ke atas semua kesalahan. Satu. Yang kedua, kata Imam Ibn Qayyim, nasuha bermakna membulatkan tekad dan kesungguhan dalam meninggalkan seluruh dosa sehingga tidak tersisa keraguan-raguan, penyesalan dan menunggu untuk kembali melakukan dosa. Akan tetapi dia membulatkan tekadnya tersebut dan bergegas untuk bertaubat. Ini kata Imam Ibn Qayyim muatan yang kedua kepada intipati kepada makna taubatan, kepada makna nasuha, bulatnya tekad, kesungguhan yang jitu dalam meninggalkan dosa, tidak ada langsung keraguan, penyesalan, dan dia menunggu penyesalan dan dia tidak mau kembali kepada dosa. Dia terus bergegas kepada taubat. Yang ketiga, membersihkan taubat dari penyakit-penyakit yang dapat merosak keikhlasan dalam bertaubat. Keberadaan taubat adalah mutlak kerana rasa takut kepada Allah, menginginkan apa yang ada padanya, takut terhadap apa yang akan dilakukannya. Taubat yang seperti itu tidak sama dengan orang yang bertaubat kerana ingin menjaga keperluannya, harga dirinya, jabatannya, kekuasaannya, demi menjaga kekuatan dan hartanya.
Tidak pula seperti orang yang bertaubat kerana ingin mendapatkan pujian dari manusia dan menghindari kebencian mereka. Tidak pula taubat seseorang yang bertujuan agar tidak dikuasai oleh orang bodoh, agar kerakusannya terhadap dunia terpenuhi, kerana melaratnya, kerana lemahnya dan sebagainya dari penyakit-penyakit yang dapat merosak sahnya taubat dan keikhlasan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perkara yang Imam Ibn Qayyim berpandangan kalau sebut nasuha, 3 perkara ni kena ada. 3 perkara ni kena ada. Taubat daripada semua dosa, kecil atau besar, semua sekali. Yang kedua, tekad yang kuat, kesungguhan yang kuat dalam meninggalkan keseluruhan dosa. Kesemua dosa dia taubat, kesemua dosa itu dia berusaha tinggalkan tanpa ragu-ragu, tanpa menyesal. Dia tidak akan kembali lagi ulang buat, dan dia membulatkan hati dia menuju laju kepada taubat. Ketiga, membersihkan taubat dia daripada penyakit-penyakit yang dapat merosakkan keikhlasan dalam bertaubat. Membersihkan taubat dari penyakit-penyakit yang dapat merosakkan keikhlasan dalam taubat. Ini pada perkataan ini ulama kita ada berbincang panjang, iaitu apa dia? Apakah penyakit-penyakit yang dapat merosakkan taubat? Penyakit-penyakit yang dapat merosakkan taubat. Ulama kita bahagi pada 2. Satu, ulama kita sebut dia penyakit daripada awal. Penyakit daripada awal. Sebenarnya dia bukan taubat, tetapi orang yang bertaubat tu dia khayal, dia rasa yang tu taubat. Contoh dia sepertinya Imam Ibn Qayyim bagi di bawah tu. Imam Ibn Qayyim kata seperti taubatnya orang yang menjaga keperluan dia. Dia bertaubat, dia ada keperluan. Dengan taubat tu, mungkin taubat tu boleh menjadi satu benda yang boleh mengembalikan kuasa dia, boleh menyebabkan orang yang benci sayang dia, boleh menyebabkan orang yang hina dia puji dia, boleh menyebabkan orang yang prasangka buruk pada dia boleh ingat baik pada dia, dan boleh memulangkan banyak faedah-faedah dunia pada dia. Sebenarnya orang ni dia tak taubat dah daripada awal. Dia mempergunakan taubat, tapi dia khayal dia masuk dalam dunia taubat. Dia khayal seorang-seorang dia. Sebab apa? Sebab dia tak buat dosa. Sebenarnya dia tak buat dosa tu, Ibn Qayyim kata kerana satu keperluan dia. Kalau saya boleh bagi contohnya agresif lah, musim pilihan raya lagu ni kan, kita tak akan jumpa lah orang yang nak bertanding jadi pemimpin ni buat benda-benda merepek. Kita tak akan jumpa. Kalau mereka kaki karaoke pun mereka tak akan karaoke. Mereka stop benda tu pasal apa? Ada benda-benda merepek, mereka stop. Bukan pasal taubat pun, tapi kerana keperluan mereka dalam tempoh-tempoh macam ni. Tengok. Jadi ini satu perkara yang daripada awal lagi dia adalah makhluk perosak kepada keikhlasan dalam taubat. Kalau keikhlasan tu dah rosak, maka taubat itu tak dapat, kita tak boleh berjalan. Kita kata kita dah ada kapal, dah ada perahu, tapi air tak pasang-pasang lagi. Macam mana kita nak jalankan perahu tu? Tak jalan lah. Dia dah tak ada ikhlas dengan Tuhan, tiba-tiba dia tinggal dosa. Itu kita menyatakan tarkul dhunub, tarkul ma'asi laisa minat taubah. Dia bukan daripada taubat. Tarkul ma'asi, orang tinggal dosa, dia tinggal dosa mungkin kerana penyakit, satu keuzuran, satu keperluan.
Dan mungkin juga dia tinggal dosa tu kerana itu taktik dan helah dia. Dulu orang kata dia jahat lah, dia memang ada rekod jahat, so dia pakailah pakaian taubat ni nak main balik ambil hati orang. Besok dia berjaya dapat hati orang balik, maka dia kembalilah kepada sifat asal dia. Orang kata dia taubat balik. Dia taubat. Dia taubat balik. Ini satu jenis makhluk perosak, kita kata sebelum daripada dia masuk taubat. Ada lagi satu perkara-perkara yang menjadi penyakit kepada orang yang bertaubat ini, iaitu ulama kita kata apa dia? Dia kata dia bertaubat, tetapi dia mengasingkan diri dia daripada ilmu. Ini adalah penyakit. Taubat dia tak akan sempurna. Dia sibuk dengan zikir, dia sibuk dengan sembahyang sunat, dia sibuk uzlah diri dia lah, tapi dia tak ada ilmu. Dah ilmu tak ada, mursyid tak ada, pembimbing tak ada, dia seorang-seorang je dia lagu tu. Dia melangkah, dia mempunyai suatu tekad nak bertaubat, tetapi dia telah melangkah diri dia lebih banyak kepada kita kata benda yang muhlikat, benda yang akan merosakkan taubat dia, tapi tanpa dia sedar. Yang ni satu lagi perkara yang mesti kita jaga. Ulama kita kata di antara tanda kata orang itu belum lagi berjalan kepada jalan taubat, bila dia jaja di mulut dia, oi aku dah taubat, aku dah taubat, aku dah tak buat dah benda ni, aku dah tinggal benda lama-lama. Mungkin dia tak buat, tetapi dia belum berjalan lagi dalam jalan taubat. Tak ada, dia tak jalan lagi, kosong. Dia cuma ada apa, iklan di mulut dia. Aku tak buat dah benda ni. Masa dia kata dia tak buat, memang dia tak buat sungguh. Tapi bila dia menjajakan apa yang dia tak buat, itu petanda kata dia belum berjalan kepada perjalanan taubat. Tak sampai. Nah, dia tak ada. Ya. Kaki dia tu tak langkah lagi, tak masuk lagi. Ya. Baik. Di sini perkataan ini, tengok perkataan Imam Ibn Qayyim yang dibahas oleh ulama. Dia kata keberadaan taubat adalah mutlak kerana rasa takut kepada Allah, menginginkan apa yang ada padanya, yakni pada Allah, takut terhadap apa yang akan dilakukan oleh Allah. Ini satu lagi perkara yang dibahas, iaitu apa dia? Tengok, taubat itu adalah benda mutlak, benda yang tak ada kaitan dengan apa-apa. Dia mutlak, dia tak boleh disangkutkan dengan apa-apa. Pasal apa awak taubat? Saya taubat kerana penyakit. Tak boleh, dia mutlak, dia tak ada kaitan dengan apa-apa. Macam mana? Maksud mutlak itu kerana rasa takut pada Allah, satu. Menginginkan apa yang ada pada Allah. Dia bertaubat tu kerana dia ingin apa yang ada di sisi Allah, dan dia takut apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang yang tidak bertaubat. Dia takut kepada Allah, satu. Inginkan apa yang ada di sisi Allah, iaitu apa yang Tuhan nak bagi kepada orang yang bertaubat, dan dia takut apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang yang tidak bertaubat. Yang ni pada bahagian ni yang Imam Ibn Qayyim kata ni, ulama kita kata yang ni lah yang dikatakan buah daripada taubat. Taubat punya buah ni guys, atharut taubat, kesan daripada taubat. Saya nak guna perkataan macam ni. Perkataan yang saya nak pakai, kata apa? Taubat satu daripada benda yang mesti ada dalam taubat. Yang kenapa Imam Ibn Qayyim
Kalau kita tengok cara dia senarai 3 perkara ni, dia berbeza sikit dengan kita tengok ulama-ulama sebelum ni kan. Sebab di sisi Imam Ibn Qayyim dan beberapa ulama lain, bila kita sebut taubat ni dia mesti melahir dan menampakkan satu benda. Ini untuk kita cam diri kita ni, apa dosa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala dah makbul ataupun tidak taubat kita. Iaitu begini. Perkataan yang dipakai dalam tazkiyah begini. Dia kata, mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika hadamatil awaid alaika. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'aluha a'izzata ahliha adh-dhillah wa kazalika yaf'aluna. Ini An-Nahl 34. Satu orang yang bertaubat, dia akan pastikan dalam taubat dia itu dia dapat benda ni. Sebab kalau taubat tak dapat melahirkan benda ni, taubat itu kekal dengan nama taubat. Tetapi kemampuan taubat itu untuk menyucikan hati kita tak sama. Macam kita dah baca sebelum ni kan, ada anwarul usul, ada anwarul dukhul. Ada cahaya yang sampai kepada lapis luar hati je. Tapi masih dalam kawasan hati, tapi di luar hati. Tapi ada cahaya masuk ke dalam hati. Taubat pun demikian. Ada orang, kalau dia tidak cukup nurut taubah, kita kata anwarul taubah, cahaya taubat tu tak cukup dekat dia, taubat itu hanya menghalang dia daripada buat dosa berikutnya saja. Tetapi tidak boleh dia membawa kepada matlamat taubat. Allah, dia kata dia minta ampun, dia tinggal dosa, Allah mungkin ampun dosa dia. Tetapi cahaya yang dia dapat daripada taubat itu tidak kuat. Dia tidak ada kekuatan. Untuk apa? Untuk mencipta satu iklim baru kepada dia dengan Tuhan. Tengok. Ulama tazkiyah kata, mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika. Apabila Allah Ta'ala memberi kepada kamu satu perkara, iaitu dipanggil dengan nama waridat ilahiyah. Waridat ilahiyah. Bila Allah bagi pada kita waridatul ilahiyah, bila kita dapat waridat ilahiyah ni, apa petanda yang kita dapat? Hamadatil awaid alaika. Hamadatil awaid. Waridatul ilahiyah ini, dia akan datang kepada kita macam mana? Dia akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan amalan kita. Sebelum kita bertobat, apa amalan kita? Mungkin sembahyang, tapi tak cukup lah. Mungkin tahu baca Quran, tapi mungkin tak baca kot lah kan. Bila satu orang itu bertaubat, Allah bagi kepada dia al-waridatul ilahiyah. Waridatul ilahiyah. Waridatul ilahiyah ni apa dia? Iaitu Allah Ta'ala bagi kepada dia quwwatul mahabbah, quwwatul khasyah, kekuatan mencintai Allah. Bila dia bertobat, kerana Allah mengasihi orang yang bertobat, Allah bagi satu benda lain pada orang yang bertobat, dia itu mahabbah Allah. Dia cinta Allah. Macam mana dia cinta? Kuat cinta dia. Sehingga kan cinta dia kepada Allah, ini yang Imam Ibn Qayyim guna perkataan di sini apa dia?
cinta Allah ni Imam Ibn Qayyim terjemah dengan perkataan menginginkan apa yang ada padanya. Itu nama dia quwwatul mahabbah. Lepas tu pada perkataan dia guna takut terhadap apa yang dilakukan. Takut terhadap apa yang dilakukannya. Yang tu nama dia quwwatul khasyah. Kekuatan dia takut ke Tuhan. Kalau kita kata satu orang itu dia ni dalam diri dia ni quwwatul mahabbatul mal. Dia kuat sayang dengan harta, sayang dengan kuasa. Di mana ada lubuk kuasa dan harta, dia akan meluru ke situ dan dia sanggup tinggal semua benda. Katalah kebiasaan dia. Katalah kebiasaan dia. Dia bersama keluarga dia, anak pinak dia, cucu-cucu dia. Tiba-tiba pada masa tu dia dapat tahu kata di satu tempat ada peluang menambahkan harta dan kuasa. Dia akan tinggal kebiasaan dia ni untuk pergi ke situ. Kenapa? Kenapa dia sanggup tinggal kebiasaan dia? Kerana kekuatan dia memburu harta itu menandingi kebiasaannya yang dia nak buat. Al-waridatul ilahiyah ni adalah pemberian Tuhan kepada orang yang bertaubat. Kerana dia mendapat cahaya dalam taubat, apa akan terjadi pada dia ikhwan? Hati dia akan melakukan dua perkara yang Imam Ibn Qayyim sebut tadi. Apa dia? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kalau benda itu memang Tuhan suka, dia akan tinggal kebiasaan dia untuk pergi pada benda Tuhan suka. Dan kalau itu membawa dia kepada diancam oleh Tuhan, dia sanggup tinggal kebiasaan dia kerana dia takut pada ancaman Tuhan. Yang ni ikhwan, tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Ulama tazkiyah kita ambil ayat 34 surah An-Nahl. Allah berfirman, ini perkataan Balqis bila Nabi Sulaiman kan hantar surat. Kemudian dia bercembang dengan dia punya menteri-menteri. Dia pun kata kita peranglah dengan Sulaiman. Bila kata perang, Balqis kata benda ni. Dia kata innal muluk iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'aluha a'izzata ahliha azillatan wa kazalika yaf'alun. Balqis kata sesungguhnya raja-raja ni iza dakhalu qaryatan, bila dia berserang satu negeri, dia masuk ke satu negeri dengan tentera mereka, afsaduha, dia pun akan hancurkan semua. Wa ja'aluha a'izzata ahliha azillatan, dia pun akan jadikan penduduk negeri yang mulia menjadi hina. Wa kazalika yaf'alun, demikianlah kebanyakan raja-raja buat. Maka Balqis kata pada Sulaiman, kepada dia punya menteri, dia kata aku tak mau buat lagu tu. Ulama tazkiyah ambil perkataan ni, iaitu pada perkataan innal muluk iza dakhalu qaryatan, sesungguhnya raja, malik di sini adalah kuasa Tuhan dalam tazkiyah. Sesungguhnya kekuasaan Tuhan, iza dakhalu qaryatan, bila dia masuk pada satu daerah hati, afsaduha, dia akan merosakkan kebiasaan hati orang itu yang tak bersesuaian dengan Tuhan. Wa ja'alu a'izzah ahliha azillah, dia akan jadikan semua yang tidak sama dengan Tuhan sebagai hina, yang sama dengan Tuhan itulah yang mulia. Wa kazalika yaf'alun, demikianlah Tuhan akan perbuat pada semua hati yang datang kepada dia. Maka ulama ahli tazkiyah daripada ayat 34 An-Nahl ni ambil ayat ni mencipta kaedah ini. Apa dia?
mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika hamadatil awaid alaika. Bila Tuhan memberi kepada kamu dengan taubat kamu itu al-waridatu ilahiyah, kekuatan hati yang luar biasa. Kita kata kekuatan ilahi, kekuatan cinta, kekuatan takut, kekuatan berkehendak apa yang ada di sisi Allah. Bukan saja Allah bagi, bahkan Allah kuatkan hati kita ke arah itu. Maka apa akan terjadi? Semua kebiasaan kita yang tidak membawa mulia di sisi Allah, Allah akan hancurkan daripada hati kita. Maka ulama ahli tazkiyah guna perkataan lagi satu. Apa dia? Inna lillahi nafahatin. Inna lillahi nafahatin. Fata'arradu linafahati. Fata'arradu linafahati. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu nafahat. Nafahat. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu kurnia-kurnia untuk hamba dia. Allah ada kurnia untuk hamba dia. Allah ada pemberian untuk hamba dia. Fata'arradu. Bentangkanlah dada kita. Bentangkanlah hati kita. Linafahati, untuk merebut segala anugerah Tuhan. Jadi kita ni ikhwan, dalam taubat kita kena dapat kekuatan ni. Tadi satu orang bila dia kata dia taubat, dia taubat lagu tu, dia taubat macam-macam, dia taubat. Tetapi jiwa dia tak ada kekuatan menuntut ilmu. Jiwa dia tak dapat menilai hak dan batil. Artinya taubat yang dia dapat itu, cahaya taubat hanyalah cahaya usul, anwarul usul, hanya di permukaan hati dia. Cahaya itu tak masuk dalam hati. Bila satu orang dapat mengubah kebiasaan hidup yang tak sama dengan Tuhan, dia ubah untuk sama dengan Tuhan, bermakna dia telah mendapat waridatil ilahiyah yang menjelma dalam bentuk quwwatul azimah, kekuatan i'tikad yang Imam Ibn Qayyim guna pada perkara yang kedua tadi. Membulatkan hati, sungguh dia berjuang untuk Tuhan. Dia tak mau ada benda lain. Dan apa saja menyebut tentang Tuhan, dengan lajunya dia meninggal kebiasaan dia, awaid dia. Kebiasaan kita tidur, mungkin bersembang. Tapi bila dia tahu ada masa tidur itu perlu dikurangkan kerana nak menjalin hubungan dengan Tuhan, dia sanggup tinggal meremehkan kebiasaan dia. Dia tidur dan dia bangkit, dia menuju Tuhan. Yang ni kalau kita dapat, ikhwan, kita dikatakan mendapat waridatul ilahiyah. Dan kita mendapat nafahat ilahi, anugerah Tuhan. Ulama ahli tazkiyah kata, tengok ikhwan, al-waridu ya'ti min hadratil qahhar, li ajli zalika la yusadimuhu syai' illa damaghahu. Wa qala ta'ala bal naqzifu bil haqqi 'ala al batili fayadmaghuhu fa iza huwa zahiqun. Al-Anbiya 18. Al-waridu, bila Allah memberi kepada satu orang itu pemberian ilahi dengan dia taubat. Al-waridu ya'ti min hadratil qahar. Pemberian ini datangnya daripada sisi al-qahar, Tuhan yang qahar, yang perkasa, Tuhan yang gagah, yang tidak dapat mengalahkan kegagahan dia. Tak ada siapa dapat kalahkan kegagahan Tuhan. Li ajli zalika, kerana itulah, la yusadimuhu syai'un illa damaghahu. Apabila manusia mendapat cahaya tadi, cahaya ilahi tadi, maka apa sahaja yang menjadi penghalang, kesemuanya akan hancur luluh.
Itulah yang Allah Ta'ala firmankan pada ayat 18 surah Al-Anbiya. Allah kata, bal naqzifu bil haqqi 'alal batil. Allah kata, bahkan kamilah yang melemparkan kebenaran atas kebatilan. Kebatilan tengah bermaharajalela. Ahli tazkiyah kata kebatilan di sini adalah jiwa manusia yang penuh dengan khaba'ithul qalbi, kejelekan hati, mazmumah yang jahat. Bahkan naqzifu bil haqq 'alal batil. Kamilah yang melemparkan, yang mencampakkan kebenaran di atas kebatilan. Fayadmaghuhu, bila kami campak al-haq 'alal batil, Allah Ta'ala kata hancur dia. Dia tak boleh bertahan. Fa iza huwa zahiq, maka dia benar-benar musnah, kata Allah. Ulama ahli tazkiyah kata, sebanyak mana kekotoran jiwa, sebesar mana kekotoran jiwa, sehalus mana jiwa kita ni kotor, berdosa, apabila kita mendapat pemberian Tuhan ini, maka kita akan jadi sebersih-bersih. Kotor macam mana jiwa kita akan kembali bersih apabila kita mendapat anugerah Tuhan ini. Ikhwan, dalam perjalanan taubat, ikhwan, yang inilah benda yang paling susah dicapai. Bukan taubat itu sendiri, yang inilah benda yang paling susah dicapai. Apa dia? Apakah yang dilahirkan daripada taubat itu? Nanti nur dia. Kalau orang tu dia kata dia bertaubat, dia masih ada sifat malas, dia kata dia taubat, dia masih ada benda-benda yang menghalang dia sampai ke Tuhan, maka dia kena sedar cahaya taubat yang ada itu tidak kuat. Tidak kuat. Allah Ta'ala cerita dalam surah Ali Imran. Allah cerita. Dahsyat perkara ni, Allah cerita. Ni Imam Ibn Qayyim bagi tahu pada kita ni, Allah cerita. Allah kata, "Walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim." Dahsyat Allah cerita. Allah kata, dan orang-orang iza fa'alu, apabila mereka buat fahishatan, satu, aw zalamu anfusahum, dua, yang mereka buat ni Tuhan kata benda yang dahsyat-dahsyat. Fahisha, benda yang konform jatuh maruah mereka. Fahisha, keji, buruk, ada ancaman Tuhan untuk apa mereka buat. Aw zalamu anfusahum, ataupun mereka buat suatu kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Allah Ta'ala kata, zakarullah, mereka mendapat nafahat, anugerah Tuhan. Apa dia? Zikrullah, taubat pada Allah. Zakarullah, taubat pada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, maka mereka beristighfar di atas dosa mereka. Mereka mendapat anugerah Tuhan. Allah kata, wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Tengok, Allah menyebut tentang sifat qahar dia tadi. Siapa boleh ampun dosa hampa kalau bukan Allah? Allah bercakap dengan sombongnya, dengan gahnya, dengan megahnya. Siapa boleh ampun dosa hampa kalau tidak Allah? Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa boleh ampun dosa hampa? Siapa boleh cuci dosa hampa? Hati hampa yang kotor, hati hampa yang nista, siapa boleh cuci dia? Tak ada siapa boleh cuci melainkan Allah. Allah kata, tengok, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah kata mereka tadi ni terlibat dengan benda yang fahisyah, benda yang zalamu anfusahum, kemudian mereka datang kepada Allah Ta'ala, mereka beristighfar, mereka bertaubat. Pada masa mereka datang kepada Allah, Allah kata, tengok mereka ni, dia pun tahu bahawasanya tidak ada yang dapat mengampun dosa mereka melainkan Allah saja. Maka Allah memberi kepada mereka waridatul ilahiyah,
pemberian khas dalam hati mereka. Apa dia? Nafahat. Allah bagi anugerah kepada mereka. Apa dia? Lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lam yusirru ala ma fa'alu tak istimewa sangat. Istimewanya wa hum ya'lamun. Idahsyat. Allah menjaga mereka. Mereka tidak akan buat dosa tu. Mereka tak akan ulang buat dosa tu. Yusirru, terus menerus buat dosa itu dalam keadaan mereka tahu. Allah akan jaga mereka. Rupanya ikhwan, satu orang boleh buat dosa, lepas tu dia taubat pada Allah, lepas tu dia boleh istiqamah di atas tak mengulang dosa itu adalah anugerah Allah, bukan kerana kerja keras dia. Itu nafahat. Itu anugerah Tuhan dekat dia. Allah kata, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Tengok. Mereka itulah orang-orang yang jazaohum, diberi balasan kepada mereka sebuah keampunan dari Tuhan mereka. Nafahat, anugerah Tuhan. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Syurga yang berlari di bawahnya anak-anak sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Ni'ma ajr. Itulah senikmat-nikmat ajr. Sebaik-baik balasan Tuhan, pahala Tuhan, al-'amilin, kepada mereka yang ketika dalam dunia mereka orang yang beramal dengan taubat. Subhanallah. Jadi yang ni yang para ulama kita termasuk Imam Ibn Qayyim bekerja keras duk bagi tahu kepada kita bahawa taubat itu ada dia punya harakat dia, tabaqat dia, lapisan-lapisan dia. Kalau kita bertaubat, kita tidak ada kuah, kekuatan, suatu dorongan hati, sanggup dorongan hati itu yang bagi kekuatan pada kita, dia dorong kepada kita untuk meninggalkan kebiasaan kita, berlari menuju Tuhan. Bermakna taubat kita itu adalah taubat, tetapi dia tak akan mengubah apa-apa. Tak akan ubah apa-apa. Dia tak akan ubah orang tu daripada mengumpat, daripada itu, daripada dia tak akan ubah apa-apa, dia tak akan ubah. Sebab apa? Sebab taubat itu dia hilang kuah, kekuatan. Artinya ikhwan, kita ni yang duduk di alam kita ni, tak tahulah alam apa kita duduk, tapi kalau tanya kita lah, ada buat dosa, kita kata tak lah kot. Ada minum arak, tak. Kata seorang yang kontroversi, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dia kata, aku seumur hidup aku tak pernah minum arak, tetapi dalam hidup aku, dia kata, aku mendapat dosa orang yang mabuk begitu banyak sekali. Tapi aku tak pernah minum arak, tapi aku dapat dosa pemabuk begitu banyak sekali. Orang tanya kat dia, wadah, terang sikit, kami tak faham, kaif, macam mana jadi lagu tu? Dia kata, Allah berfirman, Allah kata, wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu hampiri semayang dalam keadaan mabuk, sehinggalah kamu tahu apa yang kamu baca. Dia kata, sampailah umur aku macam ni, dia kata, apa yang aku tahu daripada apa yang Tuhan suruh aku baca, apa yang aku tahu. Apa yang aku tahu. Daripada alif sampai ya, aku tahu semua ke? Aku tak tahu semua. Aku baca semua, aku tak baca semua. Aku hafal semua, tak terhafal semua. Dan asyik aku dengan dunia ni, mabuk aku dengan dunia. Dia kata pelik, bila aku mabuk dengan dunia, orang kata aku asyik dengan dunia. Orang tak pakai perkataan mabuk. Sedangkan sifat arak ni, dia buat otak kita ni tak stabil. Kita bercakap benda kita tak tahu, kita melangkah tak teratur. Tidakkah dia kata dunia buat aku jadi lagu tu? Aku asyik dengan dunia, tak teratur akhirat aku.
Rahmat Tuhan belah kanan, langkah aku sebelah kiri, sebiji macam mana orang mabuk. Tapi tak ada siapa mencela aku seperti mana dicelanya peminum arak. Subhanallah. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Karena tu ikhwan, ada orang Allah Ta'ala bagi pada dia anwarut taubah, cahaya taubat yang dalam. Ada orang Allah bagi cahaya taubat yang tidak dalam. Kenapa ada orang taubat kita tengok berubah hidup dia total dan fatal? Seperti para sahabat Nabi, berubah radhiyallahu anhum, berubah total dan fatal. Sebab mereka mendapat anwarud dakhilah, cahaya yang dukhul. Cahaya taubat itu masuk dalam hati. Dan mereka mendapat kekuatan untuk Allah ni, apa saja mereka boleh buat. Kenapa? Kerana bukankah makna taubat itu kembali pada Allah. Ar-ruju'u ila Allah, kembali kepada Allah. Jadi apa yang bawa kita kembali pada Allah, semua jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah nafahat, anugerah Tuhan pada kita. Tengok macam ayat tadi menyebut orang ini dengan fahishatan au zalamu anfusahum ni, yang ni betul-betul makhluk perosak pada hati dan penghalang syurga. Penghalang syurga. Fahishah, Quran kata sa'at sabila, jalan tu buruk. Jalan tu sangat buruk. Dan Nabi menyebut bagaimana orang yang terlibat dengan fahisyah sampai berzina, apa kedudukan dia dalam neraka. Azab dia begitu dahsyat. Zalamu anfusahum, dia zalim diri dia. Syirik termasuk satu daripada zalim. Tapi bila dia datang kepada Allah dengan taubat, macam mana Allah cuci dia? Sebesar mana kotoran dia pun Allah cuci. Sehalus mana dia punya dosa dan kotor yang tak nampak dengan mata, Allah cuci. Sesusah mana pun dosa dia nak bertaubat, Allah bersihkan dia. Dengan apa? Tengok Allah Ta'ala sebut di situ. Allah bagi anugerah pada dia, lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah tak akan izin dia buat dosa dalam keadaan dia sedang. Kalau dia repeat dosa tu juga, mesti dia tak sedang. Allah jaga dia. Allah bagi nafahat pada dia. Dan akhirat pula, Allah bagi ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik nikmat untuk orang yang beramal dengan taubat. Dahsyat ikhwan. Yang ni semua nafahat-nafahat ini ikhwan, anugerah-anugerah Tuhan ni pada kita, yang kita tak boleh cari dengan kederat kita. Benar-benar dengan rahmat Tuhan. Cuma Tuhan nak apa daripada kita ikhwan? Tuhan nak kita dekati dia saja, tak lebih daripada itu. Dia nak kita dekati dia. Dia nak kita baik sangka pada dia. Dia nak kita jalan pergi pada dia. Dia tak mau kita buruk sangka pada dia. Dia nak tu je. Lain semua dia bagi pada kita. Kalau kita tak usah kata dosa kita banyak, perkataan dosa tu menyebabkan pintu syurga dah tutup. Mana boleh pendosa masuk syurga? Kita tak usah sebut jenis apa dosa tu. Sebut dosa je. Dah tutup pintu syurga. Tapi pintu syurga dibuka untuk pendosa-pendosa. Dengan apa? Dengan kunci rahmat Tuhan. Pasal itu tidak ada bangga diri, tidak ada lebih diri dalam urusan taubat. Tidak ada. Dan tidak ada cerca-mencerci. Hang dosa hang banyak lah, hang berlemuh lah, hang kocok, tidak ada. Kenapa? Kerana kita macam mana? Kita tak tahu bahagian mana yang Tuhan murka sangat dengan dia, dan bahagian mana sangat Tuhan murka dengan kita. Satu orang kata pada satu orang, hang punya dosa ni Tuhan tak ampun. Apa Nabi kata? Nabi kata, dia yang Tuhan tak ampun. Dia yang dihumban ke neraka. Kenapa dia pandai-pandai bercakap untuk pihak Tuhan? Bagi tahu kata dosa orang lain Tuhan tak ampun. Maka ikhwan, ini untuk diri kita ikhwan, untuk kita ambil tahu diri kita. Apakah petanda taubat itu telah berkembang dalam hati kita? Tanda dia ialah hadamatil awaid. Kita boleh meruntuhkan kebiasaan kita yang tak bawa pada Tuhan. Saya ingat mengumpat ni satu kebiasaan lah.
Saya lah masuk sana dah lah. Sana tengok pun nampak bersih. Tapi bila kita tahu kata dia menghalang taubat kita, penghalang. Imam Ibn Qayyim kata apa? Perosak kepada taubat. Perosak pada taubat. Maka kita mengambil langkah apa dia? Stop. Kita sendiri hancurkan. Kenapa kita boleh hancur? Kerana kita mendapat quwwatul mahabbah, kekuatan dari Tuhan. Kuat. Kita jadi orang kuat. Yang dikatakan orang kuat itu kan bukanlah orang yang boleh apa? Tapi orang kuat itu adalah orang yang yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dia memiliki diri dia. Yamlik nafsah. Dia memiliki diri dia ketika dia marah. Ketika dia marah. Kadang-kadang kita bila marah, kita lupa kita pakai jubah, kita lupa kita pakai kepiah. Kita lupa kata kita sedang belajar di atas sunnah sebaik-baik perjalanan insan Muhammad ni. Kita marah, kita lupa semua. Kata Syekh Maulud Al-Hanafi, bila kau marah pada orang, cubalah kau pegang janggut kau. Baginya ada janggut panjang, pegang. Bila kau marah, kau nak marah ke orang, kau pegang janggut kau. Dan kau malu, ya Allah, ini adalah sunnah Nabi aku. Macam mana aku boleh marah? Dan saya akan reda kemarahan kau. Bila kau pegang janggut kau marah juga, kau setan. Kau setan. Kau tidak mendapat perlindungan daripada khairul hafizin, sebaik-baik pelindung. Dan itu menunjukkan kita tidak betul. Tak betul. Ada satu orang, dia datang. Ini pengalaman saya. Dia datang pada Syekh. Dia beritahu kata dia ada masalah dengan bini dia. Jadi dia kata apa Syekh boleh buat? Buat ayam ke, jampi ke. Orang Arab ni ikhwan, dia kalau jumpa Syekh-Syekh dia suka bawa coklat. Sebab kebanyakan Syekh-Syekh ni dia akan jampi atas coklat. Dia bagi makan. Dan dia akan pesan, jangan silap bagi ke orang. Itu pengalaman yang saya tengok. Pengalaman. Kebanyakan macam tu. Kebanyakan dia follow itu. Kadang-kadang dalam poket dia tu ada coklat. Dia pegang, dia baca, pembuat, bagi budak-budak makan. Pelembut hatilah. Penerang hatilah. Dia bagi bini yang tak berkenan dekat. Dia berkelai kan. Tak tahu lah siapa berkelai. Kata, anak suruh aku buat apa? Dia tahan jampi lah sikit. Ayam tak ada. Coklat ada. Jampi itu coklat. Maka dia pesan, bagi bini yang makan. Jangan bagi orang lain makan. Bagi bini yang makan. Jangan bagi orang lain makan. Yang ni pasal apa? Ni kira nak bagi. Takut balik lah. Yang retak takut. Dan yang ni hang kena makan. Dan pastikan hang makan. Jangan bagi orang lain makan. Ada cerita jadi. Dia bagi bini dia makan. Tapi yang coklat dia punya tu, dia bagi kawan dia makan. Dia terlupa macam mana saya tak tahu. Saya jampi apa-apa, saya tak ambil. Ilmu jampi saya tak ambil. Itu hanya pasal. Saya tahu balik Malaysia ilmu jampi. Lama selang cerita. Lama selang. Dia mai pula. Dia beritahu, Syekh, kawan aku ada skandal dengan bini aku. Syekh kata, hang jangan tuduh. Hang jangan buat li'an, dia kata. Berdosa besar. Tak, dia kata tak berdosa besar. Kawan tu sendiri mai jumpa aku. Dia beritahu, kata dia sudah berkenan dekat bini aku. Aku mengamuk. Aku tanya kat bini aku, betul ke tak? Bini aku lari satu rumah. Akhirnya betul. Tu Syekh tanya kat dia, coklat tu hang makan ke tak? Dia kata, tak Syekh, aku bagi. Aku macam mana tu? Hari tu aku main balik, aku tengok dia ada di rumah. Kan orang Arab, siapa sambut dia dulu, dia suka. Siapa yang menggembirakan dia? Dia suka nak bagi apa-apa pada kawan tu. Dia kata, aku seluk-seluk coklat tu aku bagi. Aku pun dah tak ingat jampi.
Tengok. Jadi ada lagi satu syekh saya nak cerita. Satu syekh, dia bila dengar cerita ni, Syekh Maulud buat lagu ni, dia sudah kata, dia kata, bukankah dalam Quran Allah kata jangan kawan dengan setan ni. Setan ni adalah musuh kamu. Bila Allah sebut setan, di mana Allah letak tempat setan ni? Musuh. Jadi dia kata, sepanjang orang ni berkelai ke apa ke, pernah ke Nabi jampi ceklat? Macam orang tu buat. Orang tu Syekh Maulud lah. Macam orang tu buat. Kita ni waris Nabi, jangan pergi kawan dengan setan. Kalau orang berkelai rumah tangga, macam mana kita nak selesai? Selesai macam Nabi selesai. Jangan kita pandang orang bercerai itu satu musibah. Bercerai itu nikmat. Kan kita suka tahun ini, daripada Januari sampai Disember, statistik orang bercerai ni berapa? Kalau orang sebut orang bercerai, dalam setahun orang bercerai hampir 16,000 orang kes cerai. Maksudnya dia nak bagi tahu apa? Rumah tangga orang rosak. Dah, cerai tak mesti rosak rumah tangga. Pasal tak cerai itulah rosak rumah tangga. Pasal tu kahwin ni bukan penjara. Ada pintu masuk, tak ada pintu keluar. Kita tak kahwin, boleh pergi cerai. Pergi cerai tunang dia. Aku cerai hantar lah 4. Siapa kena cerai? Tunang kena cerai. Tak, cerai ni dalam kahwin. Cerai ni dalam kahwin. Kau cerai tu rahmat. Kalau cerai ni tanda kata rumah tangga rosak, tanda kata tak bahagia, berapa banyak sahabat Nabi berada dalam dilema kita nak hukum tak bahagia. Nabi cerai. Ini apa? Sahabat Nabi cerai. Yang cerai ni siapa dia? Ahli surga. Ahli surga cerai. Bini dia kata, kalau tak kerana Nabi pilih lah. Dia malam pertama dia sentuh aku nak ludah muka dia. Aku nak kata hang ni langsung tak ada muka. Tapi cerai bukan macam tu. Cerai tu rahmat. Pasal tu bila macam mana Nabi cerai, Nabi settle masalah rumah tangga. Ada masa Nabi cerai, Nabi settle dengan bagi nasihat. Ada masa Nabi suruh cerai. Cerai lah. Bukan Nabi bagi coklat pergi jampi. Macam orang tu. Macam orang tu. Allah letak di mana tempat setan ni? Innahu lakum adu. Aduun mubin. Dia musuh. Jangan ambil langkah dia. Karena itu kita ni ikhwan, cahayanya Allah bagi pada kita tak sama. Ada kita boleh nampak sunnah ni terlalu tinggi. Ada kita nampak sunnah ni biasa-biasa. Biasa-biasa ya. Tak ada apa pun. Apakah beza satu orang semayang dengan usalli, satu orang semayang tanpa usalli? Apa beza dia? Dua-dua juga semayang. Daripada kita nak angkat tajuk ni, baik kita fikir ramai lagi yang tak semayang, nak bagi semayang ke mana? Itu petanda apa? Cara cahaya sunnah masuk dalam hati kita tak sama. Tak sama tempat dia pergi. Dia hinggap. Maka kerana itu, cara cahaya kita pandang tak sama. Cahaya mata kita tak sama. Tengok macam Ustaz Nan. Ustaz Nan tak payah pakai yang ni. Boleh baca. Betul boleh? Saya kena pakai. Maknanya cahaya mata saya pudar. Kalau saya buka lagu ni, saya tak nampak apa. Kecuali Ustaz Nan yang saya nampak. Lain semua saya tak nampak. Ustaz Nan saya nampak. Cahaya tu kuat. Oh, kata apalah beza kita nak pergi hingat-bingang sangat. Seorang semayang tahiyat baca selawat pakai Sayyidina, seorang semayang selawat dalam tahiyat tak ada Sayyidina. Dua-dua semayang. Baiklah kita tumpu masa fikir ramai lagi yang tak semayang. Kenapa orang perlu cakap demikian?
Kerana cahaya sunnah sampai tak sama. Terlalu sikit benda yang bernilai, tapi kerana cahaya tu masuk dalam, walaupun dia dikatakan kecil, ada orang sangat jaga. Ingat tak mak ayah kita dulu kalau makan nasi, sebiji jatuh dia angkat. Kenapa dia angkat? Dia nilai rezeki, dia hormat, dia jaga, dia raih, dia syukur. Cara dia tengok rezeki dan dia nilai rezeki. Kita anak-anak makan bersepah, kek-kek lagu tu pergi buang dalam tu sampah. Cara kita pandang rezeki bagaimana. Kesemua ni melibatkan apa? Ikhwan, kita dengan Tuhan melibatkan yang ni, waridatul ilahiyati. Allah beri kepada kita waridah al-ilahi, satu anugerah ilahi. Tapi anugerah tu dalam bentuk apa? Kekuatan hati untuk menuju Tuhan. Dengan apa? Dengan jalan taubat. Dan kita tak akan dapat kekuatan yang istimewa ni dalam semayang, dalam puasa. Sebab puasa dia ada dia punya cahaya lain. Yang ni hanya dapat dalam taubat saja. Cahaya taubat ni sangat dahsyat. Dia kalah dengan benda lain. Orang yang taubat dianggap, kata Abdullah bin Mas'ud, apa dia? Ataibu min zambi kama la zambala. Ataibu min zambi habibullah. Dia dikatakan habib Allah. Allah cinta pada dia. Tak ada perkataan apa? Anak-anak Adam ini kesemuanya berdosa. Kullu bani Adam khata', kan? Tapi Nabi guna perkataan khairul khata'in. Ada sebaik-baik orang yang buat salah. Siapa dia? Orang yang bertaubat. Ya. Orang yang bertaubat ni kenapa? Dia duduk betul atas jalan taubat, dia mendapat nafahat daripada Allah. Anugerah demi anugerah demi anugerah. Allah cuci hati dia. Allah bersihkan hati dia. Kita kata wa naqihi ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Kita kebir Allahu Akbar. Di antara iftitah Nabi kan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa aku dan kesalahan aku seperti mana kau jauhkan antara timur dan barat. Dahsyat ikhwan. Tak akan dapat jauh daripada itu, melainkan dia punya jalan adalah taubat. Antara taubat dan istighfar, kekuatan tu duduk tang mana? Taubat. Istighfar adalah sebutan mulut. Taubat adalah hati. Dia adalah amal batin. Kalau amal batin ni tak ada, amal batin ni tak hidup, amal zahir tak akan jadi bernilai di sisi Allah. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, dia kata qalilul jadwa. Qalilul jadwa. Semua akan kurang manfaat dia. Kita baca Quran akan hilang manfaat untuk diri kita. Kita akan menyesal walaupun kita dapat pahala di sisi Allah. Kerana dia jadi kurang, dia tidak mulia. Seperti mana kedudukan Quran itu. Innahu laqur'anul karim. Quran itu karim. Quran itu sangat mulia, sangat tinggi, sangat agung. Bila kita baca, kita tak hormat dia sesuai dengan ketinggian dia, kita tak tadabbur dia, kita tak masuk dalam ayat dia dan kita tak bagi hak-hak dia, ta'zim dia, kita akan menangis walaupun di depan Tuhan, walaupun kita baca Quran dan kita khatam Quran itu sendiri. Nah ikhwan, yang inilah yang Imam Ibn Qayyim nak sampaikan pada kita. Dan apabila kita mendapat cahaya ni ikhwan, tidak ada benda yang boleh menghalang kita, melainkan setiap halangan itu akan dihancurkan oleh cahaya itu. Ini nama dia tajri bil maqadir. Dia akan berjalan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kata penulis, contoh yang pertama adalah taubat yang berhubung dengan maksiat yang ditaubati. Dan kedua, berhubung dengan orang yang bertaubat itu sendiri. Dan yang ketiga,
berhubung dengan alasan dia bertaubat. Taubat nasuha dilakukan dengan cara benar-benar dalam taubat, ikhlas dan menyeluruh terhadap semua dosa. Tidak diragukan lagi bahawa dosa ini akan mengharuskan istighfar dan permohonan untuk penghapusan terhadap semua dosa. Dan hal ini adalah keadaan yang paling sempurna dari semua sebab. Penulis sedang mengulas apa yang Imam Ibn Qayyim sebut 3 benda tu. Dia kata ada 3 perkara yang patut kita tengok. Pertama, berkaitan dengan diri orang yang bertaubat, dengan maksiat yang dia bertaubat. Pertama, dengan maksiat dia bertaubat, dosa dia bertaubat. Kedua, hubungan dengan orang yang bertaubat itu. Dan yang ketiga, alasan dia bertaubat. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, ikhwan. Adakah sampai halus taratu kita nak kena periksa? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tapi taubat ni dia ajaib. Dia akan melahirkan tanda sejauh mana dia pergi. Kita naik kereta kan, kita picit mana minyak tu, dia akan naik 80 ke 70. Dia habak kata laju dia tu tarah mana. Lagu tu lah taubat. Makin kita tak boleh buat benda pelik-pelik dengan Tuhan, itulah speed kita tidak laju. Kalau kita bangkit sembahyang malam, kita dapatlah 4 rakaat kita dapat. Kan? Tapi saat ni kita nak buat kebajikan yang lain, kita jadi letih. Kita nak baca Quran, kita dah jadi macam orang tak cukup tidur. Sedangkan kita tidur ikut jadual. K12 kita tidur lah. Betul ya Saidnan? K12 kita tidur lah. Awal lagi, 10. Oh, lepas Isyak tidur dah. Awalnya. Alhamdulillah. Hati cahaya Saidnan kuat. Lepas Isyak tidur dah. Tak Samsul? Suami misali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok muka ada nur. Lepas Isyak tidur. Nabi pun kadang-kadang lepas Isyak sembang, sebenarnya lepas Isyak tidur terus. Alhamdulillah. Makan tinggi. Alhamdulillah. Kata penulis, taubatnya seorang hamba kepada Allah diawali dengan datangnya taubat dari Allah kepadanya. Tengok. Taubatnya seorang hamba kepada Allah diawali dengan taubatnya, dengan datangnya taubat dari Allah kepadanya, dan taubat dari Allah setelahnya. 2 taubat yang berasal dari Allah akan mendahului dan mengakhiri. Awal mulanya Allah memberikan izin, taufik dan ilham kepada seorang hamba. Kemudian hamba tersebut bertaubat. Kemudian Allah menerima taubatnya sebagai petanda diterimanya dan diberi balasan olehnya. Allah yang start kepada kita, bukan kita yang start dengan Tuhan. Selalu macam tu. Kerana taubat ni istimewa, Tuhan start dulu. Tuhan start dulu. Allah start kepada kita. The start Allah Ta'ala ini, ikhwan, bila Allah start, tadilah, inna lillahi nafahat. Bagi Allah Ta'ala itu ada nafahat. Apa dia? Anugerah. Allah ada anugerah. Ada pemberian. Maka bila Allah nak bagi itu, fata'arradu min nafahati. Kita bentangkan diri kita. Pergi ke depan supaya kita dapat anugerah Tuhan. Tuhan nak bagi ilham pada hamba dia bertobat. Maka kita bentangkan hati kita, memikirkan pasal Tuhan. Allah bagi taufik, Allah bagi ilham, Allah bagi tragedi, Allah bagi renungan. Yang fikir-fikir, kita duk fikir-fikir, dah sampai masa aku bertobat. Kita fikir, sampai bila aku nak jadi lagu ni?
Kita pun ada sejarah dalam hidup. Kita kata bila mai umur macam ni, saya pun dah mula fikir. Saya pun dah mula fikir ke depan nak jadi apa kalau duk hidup lagu ni kan. Kita kata start daripada hari itulah saya bertobat. Tak. Bukan start daripada hari itu kita bertobat. Start daripada itulah Allah bagi ilham kepada kita. Kita jarang sebut bidayah daripada Tuhan. Kita sebut kita. Kita selalu sombong. Kita selalu ujub dengan diri kita. Seolah-olah kita lah yang memulakan kesedaran tu. Kita lah. Siapa yang bagi ilham? Siapa yang bagi otak? Siapa yang bagi roh pada otak? Siapa bagi taufik? Siapa bagi hidayah? Tuhan, bukan kita. Dan akhirnya kita pun bergeraklah sikit. Bergerak kita pun dengan izin dia. Dia bagi lagi pada kita nafaat. Apa dia? Dia terima pula taubat kita. Bagi pula syurga pada kita. Hal tersebut didasari oleh firman Allah Ta'ala. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Terjemahan dia. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, sehingga ketika bumi merasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah penerima taubat, Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa taubat yang dilakukan mereka didahului oleh taubat dari Allah yang diberikan pada mereka, dan taubatnya lah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bertaubat. Maka taubat yang diberikan oleh Allah menjadi sebab yang mengharuskan adanya taubat mereka. Perannya yang seperti itu merupakan rahasia dari namanya Al-Awwal wal-Akhir. Allah yang Maha Pertama dan Allah lah yang terakhir. Itulah dia ikhwan, selalu rahmat Tuhan begitu halus kerana Allah bersifat dengan latif sampai kita tak rasa itu rahmat Tuhan. Kita selalu nampak itu adalah usaha kita, kebolehan kita, hidayah kita, kemampuan kita. Maka Allah mempunyai nama Al-Awwalu, Huwal Awwalu, Huwal Akhiru, Huwal Zahiru, Huwal Batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Semuanya urusan dia. Yang melibatkan permulaan, pengakhiran, urusan dia. Yang melibatkan yang zahir dan yang batin, semuanya urusan dia. Dialah zat yang menyiapkan dan zat yang membentangkan. Dari Allah lah sebab dan akibat seorang hamba bertaubat, dan Rabbnya adalah At-Tawwab, penerima taubat. Taubatnya seorang hamba adalah proses kembalinya ia kepada Rabbnya setelahnya ia tenggelam dalam dosa. Taubat Rabb ada 2 macam. Taubat yang berupa pemberian izin dan taufik, dan taubat yang berupa penerimaan terhadap taubat hamba dan pemberian pahala baginya. Taubat memiliki tempat permulaan dan tempat akhir. Tempat permulaan adalah kembalinya hamba menuju jalan yang lurus, yang mana dia diperintahkan untuk meniti jalan tersebut sesuai dengan firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah.
Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Itu permulaan taubat. Tempat akhir dari taubat adalah kembalinya hamba kepada Allah pada hari kiamat, dan berjalan ia melewati jembatan yang dapat menghantarnya ke syurga. Barang siapa yang kembali kepada Allah di dunia ini dengan cara taubat dan kembali kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala darinya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat pada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini ikhwan yang penulis nak jelaskan kepada kita daripada perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bahawa taubat itu berasal daripada Allah dan berakhir daripada Allah. Bahawa taubat itu ada tempat mula dan ada tempat kesudahan. Sebanyak mana kalau kita taubat, kalau Allah tidak bersifat dengan tawwab, taubat kita sia-sia. Innahu kana tawwaba. Kerana dia bersifat dengan tawwab lah kita bertaubat. Dan dia bagi ilham, suruh kita taubat. Kita buat kerja sikit je. Kerja kita sikit aja. Apa dia? Menyesal. Tapi yang sikit itulah yang besar. Yang sikit itulah yang banyak. Susah nak menyesal ni, susah. Dia bukan benda boleh dibikin-bikin. Macam orang kata kalau tak boleh menangis pun paksa menangis. Tak boleh. Taubat dia tak mau paksa. La ikraha fiddin. Ulama tazkiyah kata tidak ada paksa untuk hati. Hati tak boleh paksa. Mana boleh paksa hati? Dia akan jadi khilaf lah dengan hakikat. Saya tak mau senyum kat balik, paksa senyum juga. Apa nama saya? Tak suka ke orang tu, buat muka suka. Nama apa? Oh, bagi munafik. Tak boleh khilaf. Zahir tak boleh khilaf dengan batin. Kalau hati menyesal, baru ada wajah menyesal kan? Dia tak menyesal. Hati tak benci, mana boleh ada muka kremek mak tu? Kita tak suka dengan bid'ah. Orang buat bid'ah depan kita, muka kita macam mana? Muka tak suka. Tapi kalau hati suka, nak buat muka tak suka macam mana? Tak boleh. Kita boleh gelak, kita boleh hora. Orang nak selawat bangkit berdiri. Apa pasal bangkit? Aku tak kata apa kat ampun. Tapi anak suruh aku bangkit, aku tak bangkit. Pasal apa selawat nak kena berdiri? Kalau selawat nak kena berdiri, tahiyat kena baca berdiri. Dalam tahiyat ada selawat. Tak juga. Seafdal tempat kita selawat dengan duduk elok-elok. Bila mai selawat marhaban, kena berdiri, kena renjih. Atirillahumma qabrahul karim. Atirillah, kau atarkanlah qabrahul karim, kuburnya mulia ini. Apa kena mengena selawat Nabi dengan atar kubur ni? Tapi orang Melayu tak tahu makna dia. Oh, tayyib, Allah, atirillahumma qabrahul karim. Untuk apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada kena mengena dengan kubur. Ini untuk roh Muhammad. Tapi kita tak suka. Bila kita tak suka muka kita, bukan kata bid'ah. Kita pergi hantar rombongan meminang pun, belah sana duk pantun lebih pada 3 kerat, mula kita tiba Boria Penang kat dia. Sudahlah cakap elok lah. Kami mai pun dah dekat 3 jam setengah. Hampa nak pantun sampai 2 jam. Bila nak hantar ke darah? Kalau tak dan masak, abang tak dan masak, kami singgah kedai. Yang duk pantun tak tentu hala. Muka kita pun dah jadi. Ya. Allah sambut orang yang bertaubat. Lepas ni, penulis nak bawa pada kita satu tajuk. Dia kata, anggapan telah bertaubat. Ada lagi satu anggapan. Dia anggap dia bertaubat. Pasal apa? Dulu pakai lok pendek lah, pakai jubah. Taubat dah, aku taubat dah. Anggapan bertaubat. Saya dah bertaubat. Dengan apa? Dia cerita ke orang.
Saya lama dah tak minum arak. Oh, taubat lah tu. Saya lama dah. Dulu saya rajin tak semayang. Lalu ni saya rajin semayang. Dia beranggapan dia bertobat. Tapi dia tidak tobat. Ni kita tengok tajuk ni. Esok minggu ni istimewa. Minggu ni bagi seminggu sini. Minggu raya pilihan. Biasa nak pilihan raya. Minggu raya pilihan. Minggu Raya pilihan. raya pilihan. Tak raya puasa, raya haji kan. Dia raya pilihan. 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali raya pilihan. Lepas tu penulis akan cerita pada kita ciri sahnya taubat. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaznya dia berlakon saja. Berlakon apa? Ini tak ikhlas kan. Nak niat. Tapi dia berlakon tu kan ceria. Berlakon ni kita kata lakonan, bukan taubat pun. Bukan betul. Dia berlakon lah. Cara semua kan. Dia makan balik rumah semua tak boleh sebab. Dia makan semua tak boleh. Rumah tu masak. Macam Dia lindung masam. Dia lindung masam. Allahu Akbar. Walaupun riwayat tu tak sahih, tapi ulama' tazkiyah ambil riwayat tu buka satu bab tentang besarnya akhlak Nabi. Nabi makan 5 kan. Nabi makan 5 masam. Tapi Nabi tak tunjuk masam. Nabi makan. Sampai sahabat sebelah tu kata, ya Rasulullah, makan seorang lah. Nabi kata, tak. Saya 5 tu masam. Kalau aku bagi kat hang nanti buat muka, nanti tuan yang bagi tu kecil hati. Hadis ni tak sahih. Tetapi ulama hadis, ulama tazkiyah, dia pun ambil riwayat ni, dia pun keluarkan beberapa perkara berkenaan dengan kemuliaan yang ada pada akhlak kebatinan Nabi. Itu sangat menarik. Kalau ada masa kita boleh sentuh. Beberapa ulama mengambil riwayat itu tak sahih, namun dia tetap tidak sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha